Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita sekarang dalam sharing chess learning number 20. Dalam sharing chess learning ni, saya akan membincangkan tentang understanding of chess opening in a different light. Dan mungkin ini antara 3 video saya yang penting berkenaan dengan permainan catur. Mari kita saksikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan penonton. Okey, saya akan bincangkan tentang understanding of chess opening in a different light, bergerak daripada basic principle of understanding of chess opening. Kita akan bergerak ke intermediate level. Saya nak share sebab saya rasa saya dah faham basic principle. Bila kita bergerak understand pada yang lebih pertengahan, tak sampai highest level lagi, tapi apabila sampai pertengahan, saya jumpa dengan perkara-perkara baru, melihat dan memaham tentang opening dalam bentuk yang baru. Okey, tuan-tuan dan puan-puan penonton, kalau kita tengok, saya akan sharing chess opening nombor 20. Baru saya bincangkan tentang chess opening. Saya tak bincangkan nombor 1 kerana sebab biasanya kalau saya mulakan video saya dengan berkenaan dengan opening akan too tedious, terlalu boring. Jadi saya punya sharing chess learning daripada nombor 1 ke nombor 19, dia mixture of tema yang berbeza-beza. Tetapi akan tiba satu masa kalau kita nak move forward, kita terpaksa membincangkan balik tentang chess opening. Saya tidak mahu memboringkan, membuatkan penonton bosan tengok ni nak belajar chess opening. So saya tackle isu ni, membincangkan tentang chess opening dalam sharing chess learning nombor 20. Okey? Okey, untuk saya cerita pasal apa yang saya belajar baru, kita kena tengok progression dia. Saya mula minat permainan catur daripada kecil. Kemudian kita ada unconventional ataupun non-systematic understanding, self-learning tentang chess opening. Sama ada kita tengok daripada kawan-kawan kita main, kita buat bacaan, kita tengok Grandmaster punya permainan, dari situ kita dah bacaan buku, dari situ kita develop understanding of chess opening. Jadi kita akan mula kenal tentang nama-nama chess opening, kemudian kita tengok mana yang rasa bagus apa semua. Tapi saya terpaksa cerita progression dia pada board ni, macam mana understanding of chess opening dengan nama-nama dia, sehingga kepada apa yang saya cuba sampaikan tentang pemahaman baru pada chess opening dari sudut level of intermediate level. Kalau siapa yang masih belum faham tentang basic opening, tak apalah, nanti bila sampai nanti mungkin lebih faham, ataupun boleh tengok video ni kemudian nanti, maka boleh fahamkan tentang intermediate level understanding of chess opening. Okey, kenapa chess opening ni penting? Ialah kerana chess opening akan bergerak kepada middle game dan end game. Kat mana permainan tu akan berlaku akhirnya, middle game dan end game. Jadi kita kena berada dalam keadaan yang solid, berada dalam keadaan yang advantageous dalam chess opening untuk bergerak dalam middle game ke end game. Kalau opening pun dah hancur, jadi macam mana kita nak bermain dalam middle game dan end game yang lebih bagus. Okey, untuk penerangan, jadi saya rasa cerita dia punya progression of pemahaman. Okay. Traditionally, okey, kita mula daripada, okey, ada yang cakap boring, mula daripada basic lah pula. Okey, ada benda yang memang kita kena bincang daripada mula sampai habis. Ada benda yang kita kena bincang, boring, kena dengar satu-satu. Kalau kita belajar kat sekolah, tak boleh lah nak cakap, okey cikgu apa soalan bocor dia, bagi tahu je lah, saya tak nak dengar cikgu ajar apa semua. Kalau kita belajar kat universiti, boring lah lecturer ni ajar. Boleh bagi tahu, mana boleh macam tu. Kita sebagai nak mendalami sesuatu benda, kena go through satu-satu, dan kadang-kadang memang boring.
Kadang-kadang memang tedious, kadang-kadang terpaksa tengok satu-satu, tapi untuk mendapat pemahaman kena 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 sabar untuk mencapai untuk mendapatkan ilmu tu. Kalau tengok ulama-ulama silam, kan dia buat buku 3-4 buku tu introduction, mukadimah saja. Kena baca 3-4 buku. Ada 8 jilid. Jilid pertama, jilid 2 saja introduction. Jadi itu adalah disiplin orang yang mahu mencari ilmu. Jadi kalau nak bear dengar slow-slow saya punya progression dan perbincangan tentang chest opening. Kita akan bincangkan tentang basic, kemudian kita akan bergerak ke intermediate level, apa yang saya faham dan harap saya ada value yang saya boleh share kepada tuan-tuan dan puan-puan penonton. Okey. Opening ada 3. Dia ada open game, semi open atau close game. Okey, semua orang tahu. So kalau apa-apa yang bermula dengan E4, dia akan jatuh open game. Maksud game dia akan terbuka. Kenapa E4 jalan kat sini? Sebab E4 nak control center lawan. This is 64 square, ada 64 kotak hitam putih sama 32. Dalam keadaan neutral, dalam keadaan starting position, dia adalah neutral position, equivalent. Putih susunan dia sama, king depan king, queen depan queen, pawn, semua susunan sama. 64 kotak square dan dia punya permulaan sama, equal. King belah sini, queen belah sini. Cuma dia yang mula membezakan, putih dapat advantage untuk berjalan dulu. Okey. Basic principle yang pertama ialah control the center. Siapa yang control center, dia akan control the game. Itu basic principle. Jadi disebabkan tu, daripada dulu permainan catur 400-500 tahun dulu sampai sekarang, so kena seize the center, kena control the center. Disebabkan tu datang move E4. Okey, apabila dia bergerak pada E4, sebab dia gerakkan king untuk keluarkan knight, untuk keluarkan bishop dan untuk castling safety, savekan terus. Jadi dia sebagai orang yang pertama yang jalan, dia cuba control the center. Okey, tak apa, kebanyakannya mungkin dah faham. Okey, apabila putih lawan balik dengan E5, dia akan jadi open game. This opening diklasifikasikan sebagai open game. Cara mudah open game ialah permainan terbuka. Boleh menyerang dan diserang. Mungkin ada banyak trade in, ada banyak tactical maneuver. Okey, selepas itu orang berubah kepada orang dapat satu lagi move, nama dia semi open, separuh terbuka, semi open ataupun semi close, separuh tertutup. Maksud dia ialah permainan dia akan berdasarkan tentang putih control center dan hitam akan counter attack untuk control back the center. Okey, dia punya opening daripada derivation, hasil daripada sub-sub bawah tajuk semi open ni, antara yang terkenal ialah Sicilian. Okey, Sicilian defense, Sicilian E4, C5. Okey, apa-apa yang jalan selain daripada E4, biasanya D4 ataupun Knight F3 contohnya, ia dikatakan close game. Dia lebih tertutup, more positional apa semua. Okey, cukup basic. Kita akan cuba control the center. Okey, keluarkan knight, keluarkan bishop kat mana-mana. Keluarkan bishop, keluarkan knight dan kemudian castling. Itu basic kepada principle of opening. Lagi cepat control dan lagi cepat kita develop piece. Bishop, knight, rook castling, lagi cepat kita develop. Jadi kita berada dalam keadaan bagus menuju keadaan middle game. Bila kat mana point opening dan middle game? Cut point dia adalah lebih kurang apabila semua buah putih dan hitam sudah didevelop dan dia
dia dah di-develop dan bersedia, center dah control, baru dia akan cakap opening berubah kepada middle game. Okey. Kalau siapa-siapa yang belajar, saya nak cerita macam mana progression saya belajar. Kemudian saya akan bagi tahu dalam ni ada soalan bocor. Okey, yang ni akan tahu kat mana preference saya, macam mana saya belajar chess opening, macam mana saya understand. Saya tak kisah nak share saya punya secret untuk orang lawan dia tahu kat mana preference opening saya. Saya tak ada masalah sebab saya cuma nak share sahaja saya punya chess. Saya adalah chess aficionados ataupun saya juga identify diri saya sebagai chess educator. Okey. Klasikal, budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah akan diajar oleh cikgu-cikgu jurulatih catur dengan first opening nama dia E4, E5, Giuco Piano ataupun nama lain dia Italian game. E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5. Yang tahu, yang tak tahu, tak tahu. Okey, ni nama dia Giuco Piano. Ini basic. Dia punya, saya nak cerita pasal Giuco Piano dulu. Sebab this is number one. Sebab permainan Giuco Piano ni, dia dah dipelajari dan dimain selama-lama saya tak pastilah, lebih kurang 304 tahun Giuco Piano. This is the basic setting. Tak apa, saya tak nak go tu, saya nak cerita satu-satu lebih kurang tak nak ceritalah India kenapa dia jalan situ, kenapa jalan situ, tapi ni nama dia Giuco Piano. Okey. Lepas tu dia ada 4 knights defense. Okey, 4 knights defense. Kurang popular sebab dia basic, dia keluarkan tu, mungkin dia akan transpose juga, dia akan bertukar juga ke Giuco Piano, tapi kalau ni nama dia Giuco 4 knights defense. Okey. Yang paling terkenal basic tadi ialah Giuco Piano. Okey. Bishop C4, Bishop C5. Ni Giuco Piano. Kalau ada basic opening yang untuk orang baru-baru ataupun yang paling famous, Giuco Piano kena sebut sebab dia antara yang paling lama dan paling biasa, dan kalau orang yang baru belajar chess, dia memang kena tahu lebih kurang pasal Giuco Piano. Dia basic lah, keluarkan pawn, keluarkan knight, keluarkan bishop dan castle. Itu Giuco Piano. Open game. E4, E5. Kita akan cerita pasal E4, E5. Okey. Selepas tu, dia ada banyak lagi lah. Daripada E4, E5. Contoh saya cakap tadi, 4 knights defense. Okey. Bishop, knight keluar kat sini, knight keluar, F6. This is 4 knight defense. Okey. Sebelum saya nak sentuh pasal Ruy Lopez. Okey. Game yang kalau ada 2 opening dalam dunia ni yang cakap yang kena tahu, dua opening yang kena tahu ialah Ruy Lopez ataupun Spanish opening. Spanish opening ni dia akan menghasilkan permainan yang cantik. Saya secara personally, apabila Spanish opening ni, saya ada banyak kenangan manis. Saya punya result bila saya bermain putih untuk Spanish opening saya banyak menang dengan Spanish opening. Saya tak pasti, mungkin saya punya permainan dia akan menghasilkan sedikit kompleksiti, sedikit positional yang biasanya itu antara kekuatan saya lah. Saya tak tahu, tapi dan kalau tengok daripada level biasa, daripada orang yang main-main biasa, intermediate level sampai ke grandmaster ataupun most top level, highest player, memang permainan Ruy Lopez Spanish opening ni dia dah bermain banyak, dan kalau betul-betul nak study dia, pening kepala sebab variation dia terlalu banyak. Kalau betul-betul serius, lepas tu nak understand dia punya chess opening, dia ada banyak. Okey, saya sekarang dah sampai satu tahap saya tak nak main sangat Spanish opening Ruy Lopez sebab nombor 1, bila saya rating saya sekarang lebih kurang 1800-1900, saya tak dapat
mengalahkan lawan yang mungkin dia punya study of Ruy Lopez dia lagi banyak, lagi dalam variation dia tahu. Jadi saya rasa saya tak boleh lawan dari sudut menghabiskan masa untuk hafal the exact opening dalam Ruy Lopez. Kalau ada masa, kalau nak saya terangkan tentang Ruy Lopez, sila komen, boleh komen dalam di bawah ni, bagi tahu okey, nak bincang tentang chess opening apa secara spesifik, mungkin saya boleh bincang, tapi ni in general Ruy Lopez. Kalau ada nak tahu opening, dua opening yang kena tahu, nombor satu Ruy Lopez, nombor dua Sicilian Defense. Tapi untuk permulaan tadi Guigo Pino. Okey, ni Ruy Lopez okey. Kemudian dia ada opening-opening lain yang hasil daripada E4 E5 untuk open game okey. Antara yang terkenal ialah Scotch game. Okey, Scotch game pun tahu sebab Scotch game ni diperkenalkan oleh Garry Kasparov. Dia lawan dengan Karpov, dia lawan dengan Anand, dia mempopularkan balik Scotch game. Ramai orang tak main, tapi Garry Kasparov dia mula memperkenalkan Scotch game. Jadi dalam E4 E5 ni kalau nak tahu sikit, Scotch game, SCOTCH, okey. Scotch game, okey. Kita dah sentuh tentang 4 Knight Defense, okey. Dia ada banyak variation lain, saya tak sangat nak cerita pasal variation lain dia. Nanti kita akan sentuh tentang opening yang luar biasa. Contohnya Fried Liver, ataupun contohnya gambit-gambit yang ada. Dia ada macam-macam gambit lah. Contohnya tentang Stafford Gambit atau E4 E5 ni apa semua. Akan saya buat satu video nanti tentang gambit. Ada satu spesifik gambit, nama dia Tennyson Gambit yang saya akan ceritakan. Okay, so E4 E5. So satu tadi ialah Guigo Pino. Okay, yang terkenal, yang kena tahu ni basic Guigo Pino. Kalau nak baca, nak beli buku, nak understand lama sikit, boleh. Guigo Pino dari sudut white dan Guigo Pino dari sudut black. Okay, Ruy Lopez memang kena tahu, kalau boleh nak spend lama pada Ruy Lopez. Okey, saya tambah sikit. Jadi macam mana daripada basic principle kepada intermediate. Kalau saya Ruy Lopez sekarang ni, saya kena baca dan saya cuba faham demi untuk meningkatkan rating saya menuju 2000, saya kena baca variation dia. Okey, dia ada banyak variation. Contohnya kalau keluar kat sini nama dia classical variation. Okey. Kalau dia keluar kat sini nama dia Berlin Defense. Kena study lah. Sekarang ni saya dah, sebab saya ada pengalaman baik, saya ada pengalaman yang bagus dengan putih, tapi untuk meningkatkan lagi, saya sedang, kalau saya apa yang saya buat ialah saya sedang belajar, bermain, trial and error, learning curve untuk Ruy Lopez bagi black. So saya kena fikir bagi black ni dari sudut black pandangan daripada black, macam mana saya nak tu. This is Steinitz defense. Okay, D6. This is Berlin defense. Okay, mana yang keluar daripada A6? A6 dia akan halau ke Bishop A4. Okay, lepas tu kita akan B5. Bishop kat sini. Okey, kat sini ada 3 variation pula yang saya tengah study. Saya taklah cakap saya kena hafal satu-satu, tapi saya nak faham dia Okey, dia ada sini nama dia Chigorin. Okey. Sini Bishop B8 nama dia ini nama dia Chigorin. Saya tak apa ingat. Ini nama dia Breyer variation. Yang ni nama dia Zaitsev variation. Zaitsev, Z-A-I-T-S-E-V. 3 variation, tapi lebih kurang move dia, lebih kurang lah move dia, katakan dia castling, dia akan menghasilkan position macam ni. Kalau Chigorin pun tadi, dia akan datang kepada, dia akan pergi kepada lebih kurang puncak macam ni dan halau. Black akan pergi ke C3. Jadi itu antara apa yang saya tengah study untuk Ruy Lopez dari sudut further variation. Lepas tu katakanlah kalau saya gerak kat sini, katakan dia castling, kalau saya makan nama dia Berlin Open Defense. Kalau saya tak makan, katakan saya close, ataupun saya gerak Bishop ke E7, nama dia
close Berlin defense. Berlin defense ni untuk level beginner dengan intermediate okey, boleh main. Tapi bila highest grandmaster, Berlin defense is a quick way for both to draw. Sebab dia terlalu banyak di study sehingga akhirnya putih pun tahu mana advantage dia, black tahu mana advantage dia, akhirnya position dia draw sehingga dia dah jadi satu permainan yang kalau orang main Berlin defense ni seolah-olahnya mereka nak draw. Okey? Okey, tu untuk Rai Lopez. Okey. Untuk E4, E5, Knight defense, ada sikit-sikit lagi lah tu Knight defense. Cuma saya bagi tahu mana-mana yang lebih kurang Rai Lopez yang kena tahu. Okey. Okey. Saya tak nak sentuh ada offbeat opening ataupun opening-opening yang pelik-pelik. Ada banyak opening yang pelik. Okey. Cumanya saya nak bagi tahu, saya pun sebab dah boring saya nak main Sicilian. Saya nak boring nak main dengan Rai Lopez. Jadi saya explore benda baru. So untuk yang terbaru ni saya explore permainan saya bermain dengan King's Gambit. King's Gambit ni tak ada orang berani nak main. Nombor satu, variation dia terlalu banyak dan dia terlalu open dan dia terlalu susah. Kalau siapa tak biasa, dia terlalu susah untuk mencapai balik equality, dapatkan balik kelebihan pon. Macam mana kita nak Gambit men-sacrifice pon demi untuk mendapat space dan tempo. Jadi tak ramai. Tapi sebab bila nak menuju satu ataupun saya pun dah boring, saya nak belajar, so saya tackle one of the most difficult opening, saya tackle. So sekarang ni saya balik, saya main, biasanya saya main yang tak serius, saya main sama ada blitz atau bullet. Saya main dalam King Gambit, saya main lebih kurang 5, saya tak kira berapa lah. I think saya dah main more than 50 game. Apa yang saya buat, setiap sekali main saya biarkan saya dikalahkan. Maknanya bila saya dikalahkan dalam King Gambit, saya tahu okey, ini cara King Gambit boleh dikalahkan. Main-main kalah, main kalah, main kalah. Tapi saya tengok kalah, okey, dalam King Gambit, oh ini boleh salah. Ini saya boleh, kalau ada yang berminat sila komen, sila like, sila share, sila subscribe. Tapi kalau nak saya terangkan tentang King Gambit, mana yang saya boleh tahu, boleh tahu. Tapi sekarang saya punya permainan King Gambit saya dah mantap. Daripada 80-90% kalah pada 10% menang, I think saya boleh dapat 50-60% bila saya main King Gambit. Boleh menang. Terutamanya kalau dia bawah 1800, dia tak biasa jalan F4, lepas tu dia lama nak fikir, saya tahu dia tak tu. Jadi dia ada banyak lah, dia ada banyak King Gambit ni ada banyak. Contohnya yang terkena Fisher Defense. Fisher Defense ni yang paling the strongest. So saya cakap Fisher Defense ni paling strongest reply lah. Tapi dia ada mainline, contohnya okay, E4, E5, okay, lepas dia makan, the strongest reply is D6 ataupun mainline G4. Boleh saya sentuh, tapi saya boleh nak cerita King's Gambit ni, tapi King Gambit ni ada banyak variation. Tapi bila lepas saya kalah, saya start menang. Lepas saya start menang, saya kena fikir, okey, saya nak ceritakan macam mana saya belajar opening, terutamanya dalam ni King's Gambit. Macam mana, okey, apa yang terbaik? Saya kena naik C3 ke, lepas tu naik C3 kena check pula kan, kena check dekat Queen A4, pergi lari kalah. So saya cakap tak boleh, saya punya opening repertoire, saya punya rutin, saya mesti keluar naik F3 kat sini supaya saya menghalang. Senang cerita. Lepas tu saya akan tengok reply dia, sama ada dia nak main Fisher Defense ataupun Cunningham Defense. Cunningham Defense saya kena keluarkan Bishop sebab saya dah ready, dia nak check dan saya akan keluar King F8. Dalam Cunningham saja saya keluarkan Bishop. Tapi kalau dalam lain-lain, biasanya saya akan pergi ke pawn dulu, pawn keluar dulu untuk control center, kemudian baru Bishop. Kadang-kadang Knight dia keluar, bersedia pawn ni, kadang-kadang kita kena cover sama ada dengan Knight ke, contohnya kan, contohnya keluarkan Knight dulu kan. Okay, dikatakan dia keluar sini, keluarkan Bishop. So saya dah sequence saya, so lebih banyak saya susun. Lepas tu saya study lah, saya study lah, okay, ni nama dia
defense ni nama dia Cunningham defense, ni nama dia Fisher defense, ni nama dia Forkbear counter gambit, ni nama dia mainline, ada macam-macam lah. Ni untuk Kings Gambit, dia lain sikit. Saya dah terangkan tadi Ginkgo Piano satu yang kena tahu, Ruy Lopez. Lepas tu ada sikit-sikit Scotch Game, Four Knights Variation. Ada satu yang terkenal lagi ialah Philidor Defense. Philidor Defense ni dia safe untuk Black. Kalau tengok Black Black memang nampak dia macam selamat lah, tapi dia slow, tapi dia dimain banyak. Masalah dia bila belajar opening ni, kadang-kadang kita nak main Ruy Lopez tapi dia jalan kat sini Philidor. Jadi sebab tu saya tak berapa berminat, susah nak main bila dah level saya 1800-1900. Kebanyakan player saya rasa dia start explore tentang new opening lain dan dia cuba try avoid, contohnya dia try to avoid Ruy Lopez. Macam saya tahu ni Ruy Lopez, tapi saya tahu ni Ruy Lopez, saya tahu variation, dia pun takut saya tahu variation banyak, jadi saya pun takut dia variation banyak. Jadi bila 1800-1900 ni disebab kita kadang-kadang kita saja pilih opening yang lain sikit supaya dia tak pergi ke main line, jadi nak throw off the opponent. Jadi kadang-kadang ada orang pakai Philidor defense. Okay. Yang terkenal satu lagi Petrov defense. Dia takes ni, dia takes ni bukan, sorry, bila kita makan dia halau dulu, kita pergi kat sini pas bawah makan. Ni Petrov defense ni banyak Petrov defense banyak dimainkan even dalam peringkat Grandmaster. Kena sabar, ini mungkin video saya yang paling panjang sekali sebab opening susah. Saya boleh pecahkan E4, semi open, E4 dan ada apa semua sebab saya nak sentuhkan, tapi yang ni kena sabarlah sebab yang ni opening ni terlalu banyak. Tapi kalau boleh kena dengar, kalau boring slide je lah, pergi ke mana yang berkenaan. Okay, so kita dah sampai ke E4, E5 open. Kemudian bila satu jenis opening lagi, namanya ialah semi open. Okay, yang ni yang kita tengok daripada Black point of view. Okay, yang paling terkenal ialah Sicilian. Macam saya cakap, kalau dua opening diberi pilihan nak study opening apa, memang kena tahu sebab ini common, biasa orang main dari sudut putih dan Black. Kena tahu kedua-duanya dari point of view putih dan hitam. Okay, dia jalan E4, C5. Kita pergi traditional D6, D4, takes, naik pergi sini, naik pergi sini. Ini standard mainline variation. Daripada sini dia akan pergi banyak, cuma dia akan pergi banyak lah. Contohnya ini nama dia Najdorf, Najdorf, Najdorf variation. Okay, lagi dia ada Scheveningen variation, dia ada Shevnikov ataupun Pelikan variation, dia ada Sicilian variation. Lepas tu dia ada yang lain-lain, saya kurang Taimanov, Khan apa semua. Tapi basically dia daripada positioning. Yang ni sama macam Ruy Lopez, dia punya understanding, dia punya extensive review, dia punya extensive understanding, learning, collective experience ni sangat banyak dan variation dia dalam buku dia agak banyak. Jadi okay, ni nama dia Sicilian defense. Kalau nak study Ruy Lopez dengan Sicilian defense. Okay. Selepas Sicilian dengan Ruy Lopez, ada some portion, ada kebanyakan player dia suka main dengan French defense, E6, D4, French defense. Saya bagi tahu awal, saya benci main saya sebagai putih, saya benci main dengan French defense. Masalah French defense, bila kita pergi ke advanced variation kan, advanced variation, katakan naik pergi sini, saya pergi sini queen kat sini, okay, katakanlah contoh gerak bishop di sini, kita kasih masalah dia
Advanced French variation ni selalu kena saya sebagai putih, saya kena deal dengan dia punya attack kat sini, lepas tu nanti queen dia pergi sini, nanti knight dia pergi sini, dia attack sini. Selalu permainan dia before dia tu. Jadi saya agak boring, memang saya stress lah. Biasanya saya tak ada uh, saya tak ada banyak kenangan yang manis untuk French defense ni. Cumanya jadi bila saya sampai level 1800 1900 nak menuju ke 2000, saya ada cara saya lah. So saya extensively study advanced variation. Saya extensif lah. Saya punya study, saya study agak banyak pasal exchange variation. Exchange variation ni kadang-kadang kan dia nampak macam seolah-olah symmetrical pula. Kan contohnya lah, jadi macam symmetrical lah, lebih kurang lah, boleh jadi ada highest game yang sampai symmetrical macam ni, tapi dia orang yang main flash defend dia agak boring lah, main exchange variation dia macam drawy sikit, tapi tak bermakna game ni tak bermakna game ni tak bermakna game ni tak menarik, terlalu boring ke apa semua. Dia still tu kadang-kadang saya boleh keluarkan pada sini keluarkan saya punya knight, lepas saya keluarkan bishop, dia katakan bishop kat sini kan, keluarkan ni, katakan dia keluar normal development saya ready untuk, biasanya daripada permainan saya pun tengah study banyak exchange variation ni, cumanya dia akan menghasilkan banyak permainan-permainan menyerang daripada king side kalau saya castle ke queen side. So yang mana saya perlu study lagi lah kalau exchange variation Okey, jadi kalau daripada back point of view ada nama dia French defense. French defense ni dia pecah pada 3 biasanya sama ada advanced variation 3 atau 4, okey, exchange variation, okey, ataupun classical variation yang mana kita dia makan, ataupun Tarrasch defense. Okay. Basically hold, tolak advance point ni, ataupun exchange. So ni nama dia French defense. Cuma saya nak bagi tahu French defense ni dia ramai peminat lah. Ada French defense kena tahu macam mana nak main dia. Memang selalu jumpa. Saya tak tahu Malaysia ke, tapi kalau kat luar negara Malaysia ada, sebenarnya dia depend tapi dia is a quite popular punya opponent Okey, selain daripada E4, E5, so yang satu popular lagi nama dia Caro-Kann. Caro-Kann ni is one of my favorite dulu. Sebab dia lebih kurang sama tapi dia kena selamat keluarkan bishop dia. Dia sama ada advanced variation, exchange variation macam French, ataupun dia defend balik. Dia punya classical variation. Ni Caro-Kann. Caro-Kann ni dia katakanlah kan, Caro-Kann ni dia macam ni katakanlah dia punya variation dia macam ni dia akhirnya akan menghasilkan pawn structure macam ni Kalau siapa dah biasa ikut video saya, dia akan perasan lah saya selalu main this kind of pawn structure. So dia kalau dalam apa kita akan bincang nanti Slav ke ataupun Scandinavian yang akan dapat this kind of pawn structure So ni nama dia Caro-Kann defense. Sicilian, French ataupun Caro-Kann defense dia counter attack, maksudnya dia biar center control dulu, dan dia akan counter attack balik untuk regain the center. Contoh macam Sicilian kan, bila dia tu actually dia buat ni, dia nak regain center of D4 lah, dia menghalang daripada D4 ni berlaku kan, sebab D4 ni katakan kita jalan sini kan, jalan tak apa-apa lah, jalan ke A6 kan, jadi ni dia macam ideal center lah kan, sebab dah lah 2 pawn, lepas tu dapat control, lepas tu bersedia untuk bishop kita keluar untuk knight. This is so called ideal. Jadi the fight is to fight the D4 daripada dapat ideal tu, itu yang keluar
itu yang keluar ke C5. Okey, Sicilian, French dengan Caracal. Okey, dia ada yang lain-lain lagi. Itu saya akan sentuh sedikit lagi. Nanti kalau ada masa saya akan sentuhkan. Ada satu Alekhine Defense lah. Alekhine Defense keluarkan ni. Dia ada, sebab dia ada yang keluar kat sini kena lari sini. Dia ada yang dipopularkan oleh Alekhine lah. Yang ni tak berapa famous Okey, cumanya sekarang basic kepada intermediate level sekarang, saya sedang study game yang pada masa dulu saya rasa macam tak apa-apa Okey, saya bagi contoh saya selalu tengok pada ujung tahun 90-an ke awal tahun 2000 dulu, masa saya mengikuti chess dulu, kita dulu yang terkenal, kita ada satu international master Malaysia, dia ada terkenal, nama dia Jimmy Liu, terkenal. Tapi masa saya mengikuti chess daripada ujung 90-an awal 20-an, Jimmy Liu ni dia dah semi retire lah, dia dah tak main sangat. Masa tu yang terkenal international master kita, FIDE Master International Master Mas Hafizul Helmi daripada Kelantan. So di antara yang top lah. Satu lagi masa tu saya pun dah lama tak ingat nama-nama orang ni, Mok Zemeng apa semua. Tapi kebanyakan yang saya tengok international master level tu, dia orang banyak main modern defense. Masuk modern defense ialah E4, D6, D4, Knight F3. Okey, katakan keluar Knight ni, dia keluar kat sini, katakan keluar kat Knight C3, dia keluar kat sini. This is modern defense. Ataupun kalau nak betul-betul correct term, nama dia Perk defense. P-I-R-C, Perk defense. Perk defense. Saya cakap kenapa ada orang main? Saya cakap boring lah bila kita review game, tengok game-game ni, International Master ni dia tak main macam Sicilian ke, tak main macam Ryan Lopez ke. Saya tengok, saya tak berminat, dan setelah sekian lama saya tak minat nak study push defense ataupun modern defense. Saya tahu dia semi open, dia adalah lawan kepada E4, cumanya dia bergerak macam saya cakap tadi. Tetapi hanya baru-baru ni setelah saya mendalami, baca betul-betul pasal chess opening, saya boleh katakan kemungkinan saya tengah nak explore dan kemungkinan minat saya kepada this modern opening ni, setelah saya sekarang kan kita ada banyak access knowledge, kita understand reason dia kan. Okay, saya sekarang sedang mendalami bukan Perch, tapi saya suka nama dia hyper modern. Tadi modern defense, hyper modern defense, robust defense. Okay, Perch dia nak fianchetto. Dengan membiarkan putih control center. Okey, ni yang saya nak share tentang understanding chess opening in terms of a new light. Opening ni pula, selain daripada kita tengok open game, semi open dan close game, selain pada tu kita boleh tengok kalau dalam cara hitam melawan E4, ataupun hitam melawan D4, dia ada 3 cara lawan. Opening diklasifikasikan mengikut cara dia lawan. Nombor 1, fight center for center. E4, E5, center for center. Maksudnya opening yang pertama, hitam lawan center tu balik. Okey. Opening yang kedua, nama dia hitam, dia counter attack. Biar putih dapat dulu. Lepas tu dia counter attack melalui C5, melalui French defense kan, ataupun dalam push defense. Push defense pun dikira semi open, semi counter attacking. Dia pergi kat sini, okey, kita pergi knight kan. Ni dia nak fianchetto. Okey, bishop D7, dia nak fianchetto, katakan dia keluar sini. Lepas tu baru dia counter attack ke center. Ada satu opening, nama dia yang saya tengah study ni, dia slightly version, nama dia hyper modern opening, ataupun orang cakap modern opening, Perch or modern. Perch yang tadi, ataupun modern, ataupun hyper modern nama dia. Dalam hyper modern, dia keluar G6 dia. Dia keluar G6. Kalau D4, dia keluar sini.
Katakanlah kalau bishop kat sini, dia jalan D6. Okey. Dia pelik. Hyper modern ni yang saya tak pernah tahu setelah saya baca dan faham dan sekarang cuba familiarize nak tengok apa strategical team ni. Tadi lawan center, control center lawan center. Contohnya E4, E5 opening kan. Nombor 2, counter attack. Yang ni dalam hyper modern dia buat tak tahu je dengan putih. Dia buat tak tahu je. Okey, katakan puteri nak control center ni. Dia pun buat tak tahu je. Dia jalan A6. Dia buat tak tahu. Ini letting the white control the center. Tapi dia macam spring. Dia ready ni. Loaded. Dia dah ready loaded. Kita tengok contoh Katakan naik ke sini. Okey, naik pergi sini. Dia castling. Ini variation A6 ni nama dia Tiger. Tiger opening. Tiger. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin cakap apa ni? Tak pernah dengar. Saya boleh bagi tahu, at least kalau Grandmaster pun memang even Magnus Carlsen pun pernah main style variation ni, black ke white ke apa ke. Saya nak bagi tahu, saya selaku yang mungkin banyak baca sikit ataupun mungkin more up to date dalam permainan chess ni, bukan maksud saya terror. This is a sighting opening. Nama dia Tiger. Tiger ni sebab orang ni nama dia Tiger Hill person. Nama dia Tiger Hill person. Orang yang popularkan dia jarang lah sebab orang dah study Gekko Pano, dah ada semua opening dah ada ni, tapi dia boleh develop sistem baru. Ni salah satu. Nama dia Tiger opening daripada hypermodern Hypermodern ni tak semestinya A6 lah Hypermodern ni boleh jadi hypermodern ni dia boleh jadi C6 ataupun dia boleh pergi ke transpose ke King Indian. Apa ada yang mana tahu kan King Indian untuk King Indian. Okay. Yang ni saya cuba nak bagi tahu this is hypermodern. Perch defense hypermodern. Jadi nak sum up E4 tadi untuk semi open Sicilian, French, Caro-Kann, Alekhine defense. Mungkin ada saya tertinggal dengan perch defense dengan hypermodern. Okey. Saya ada satu lagi nama dia Scandinavian, which is what I have been playing. Saya nak cakap saya tak berapa lah suka sangat sebab saya nak something yang lain sikit. So saya belajar Scandinavian ni saya belajar agak banyak lah daripada black punya point of view, apa strategical team dia. Mungkin kalau siapa ada tengok saya video-video dia, saya terangkan macam mana tapi basically dia counter attacking lah. Tapi saya study agak banyak lah dalam Scandinavian. Maksud saya study agak banyak tu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan kalau ada yang masih belum belajar lagi, boleh belajar Scandinavian pasal dia agak famous lah, maksudnya banyak dimain. Kalau boleh belajar Scandinavian, nanti kalau kita main putih pula ada pula orang main. Maksudnya apa yang saya suggest untuk mendalami ni sebab dia dimain juga oleh orang lain. Jadi kena tahu Scandinavian. Okay. Alright, so dah sentuh Scandinavian. Yang lain-lain opening ni saya sentuh nanti sama ada tiba-tiba pelik ke. Pelik ni susah nak cakap lah, nak cover semua. Sebenarnya opening pelik ni tak ada nama ni lagi banyak daripada ni. Of course lah kan, kalau ada keluar kat sini maka ni opening apa. Of course lah, there are more bad move in chess rather than good move. Jadi memang banyak lah opening yang tak ada nama sebab bukan move yang dicadangkan kan, bukan move yang bagus kan. Tapi kalau yang tadi Sicilian, French defense, Alekhine defense, lepas tu ada yang lain yang pelik-pelik sikit ni. Saya tak nak sentuh lah. Okey, lepas tu sekarang so dah belajar tadi. Kalau ada nak kena belajar maksudnya Ruy Lopez, lepas tu Sicilian defense. Okey. Sekarang kita belajar yang ketiga ialah close opening. Okey, close opening yang terkenal D4, D5, Queen's Gambit. Jadi selepas Ruy Lopez Sicilian, Gekko Pano tadi sebab dia basic budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah akan diajar. Then the next 4, kalau ada top 4 yang kena tahu ialah Queen Gambit. Accepted, decline kan, ada movie kan sekarang kan. Tak tengok lagi Netflix, saya tak tengok Netflix.
So mungkin tak ada kesabaran nak tengok cerita lebih seronok, tengok permainan chess, tapi mungkin satu masa akan tengok. Tapi this is Queen Gambit decline or Queen Gambit accepted. Saya masa dulu-dulu mainlah Queen Gambit, dalam tournament mainlah Queen Gambit, tapi sebab kita punya understanding kurang kan, memang kalah lah, sebab kita pun tak tahu the correct order move, kat mana trap dia apa semua. Jadi susahlah nak kata juga untuk Queen Gambit ni, jadi kena study semua. Queen Gambit adalah salah satu opening yang saya cuba tengah nak mendalami. Saya tengah nak dalami lah Queen Gambit, Sicilian, lebih dalam lagi. Dengan opening-opening saya, contohnya tadi Scandinavian, saya nak cuba belajar hypermodern, belajar tentang French exchange variation tadi kan, ataupun belajar dari sudut black pula. Ryan Lopez Black ke contohnya. Okay. So ni nama dia Queen's Gambit. Gambit decline or Queen's Gambit accepted. Queen Gambit decline ataupun Queen Gambit accepted. Okay. Ni close opening. Tapi dia tak semestinya Black tak semestinya kena balas dengan D5 kan. Black boleh jalan dengan lain. Contohnya, okay, Black akan balas dengan King Indian. King Indian ni maksudnya sini, dia kat sini. Okay, dia King's Indian. Ni nama dia King's Indian. Okay, kalau dia jalan dekat sini, di sini nama dia Queen's Indian. Okay, kalau dia jalan dekat sini, nama dia Grand Fel. Okay, tadi sorry lepas dia kurang popular, tapi sekarang makin popular. Ini nama dia Slav defense, semi Slav, full Slav, open Slav. Okay, Slav defense, SALB. Okay, saya suka dari sudut Slav defense ni sebab dia, katakan anak yang sini kan, dia akan, saya boleh transpose ke, saya boleh bertukar ke macam Sicilian saya punya, macam saya punya Caro-Kann yang saya biasa main. Dia Slav tu dia akan boleh bertukar ke situ ya. Okay. So ada King Indian, ada Queen Indian, Grand Fair, Queen Gambit decline. Okay. Basic, kita cerita yang baru pula. Yang baru sekarang ialah London System. London System ni famous sekarang. Antara yang suka ialah Magnus Carlsen lah. London System. Okay, dia tutup. Dia keluarkan bishop awal. Tapi dia punya bagus London System ni, dia tak kira you macam mana, dia akan membuatkan triangle ni. Dia akan keluarkan ni. Dia akan keluarkan tu regardless. Jadi dia bagus. Dia bagus untuk orang yang malas nak fikir pasal opening orang lain kan, sebab dia akan buat lebih kurang sama je ni. Katakan kat sini, so dia akan kasih kalau white biasa dah keluar kan, biasanya white keluar, katakanlah white keluar kat sini juga, lepas tu bishop kat sini tutup, dia castle, katakan knight pergi sini, knight, contohlah saya tak ikut move order sangat, dia macam ni, lebih kurang macam ni. This is London System. Dia maintain macam ni. Mungkin London Bridge lah, tak pasti kenapa nama dia London System. Mungkin dia diperkenalkan masa ada some London tournament, mungkin gitulah. Tapi dia keluarkan bishop awal as compare to Queen's Gambit. Queen's Gambit ni dia ada Queen's Gambit yang tak keluar bishop. Cumanya dalam London System ni, kepentingan dia move order dia ada keluar ni dulu, ada yang keluar knight dulu, ada yang keluar c4 dulu, lepas tu baru keluar macam ni contohnya. Tapi kalau Magnus Carlsen dia suka keluarkan bishop dulu. Dia keluarkan bishop, lepas tu dia tutup. Ni London System. Saya pun
tengah nak belajar pasal London dari sudut black, saya rasa saya tak suka London putih sebab dia macam boring sikit kan. Dan orang-orang banyak kritikan terhadap London system ni sebab dia menghasilkan game yang boring macam French version. Tapi untuk selamat, siapa-siapa yang baru-baru main French kosong lagi, tak ada apa-apa preference, boleh bermula dengan London system, boleh spend, boleh beli buku ke, boleh nak full variation understand of the London system. Okay, so ni yang terbaru untuk D4, untuk close game. So D4 tadi saya cakap Queen Gambit. Okay, tadi ada King Indian. Okay, King Indian. Okay, King Indian. Granfell. Okay, Queen Indian. Okay, lepas tu ada Nimzovich variation. Okay, dia keluarkan cepat untuk castle. Nimzovich ni adik-beradik dia lah. Nimzovich variation. Ataupun okay. Ada yang variation lain. Contohnya yang ni saya tak ingat nama dia, dash opening kan. Dash opening. Kalau keluarkan ke F5 nama dia dash opening, ataupun saya silap ini dash opening. Saya tak apa sangat sebab saya tak berapa suka sangat nama ini. I think this is dash opening. Okay, lain-lain. Okay, macam saya tengah study hypermodern tadi, sebab hypermodern dia akan jatuh pada E4 E5 juga. Jadi dia jatuh balik kepada hypermodern saya cakap tadi, hypermodern robust defense tadi so dia walaupun D4 dia boleh main. Okay, ataupun ada orang main Purge D6, dia jadi lebih kurang sama Purge tadi. Ni nama dia modern opening. Ni modern opening. Hypermodern, modern Purge ni modern opening lah. Hypermodern tadi pelik. Hypermodern dia biar je putih control center. Okay, ada yang lain-lain. Okay, cumanya saya nak bagi tahu sekarang ada satu yang famous. Yang famous nama dia Collie, C-O-L-L-E, Collie system. Collie system, Collie ataupun Collie Zukertort system. Okay, dia bila dia pergi kat sini, dia pergi ke bishop ke G5. Collie ni pelik. Kalau dah master yang lain-lain boleh tengok lah. Sebab Collie ni, I nak cakap top player pun ada juga main dia. Dia pelik sebab dia tak keluar ke C4. Dia keluarkan knight dia. Dia keluarkan knight dulu. Dia diperkenalkan oleh Collie respectably. Ini opening ni yang bestnya sebab dia dicipta lebih kurang 6-7 tahun dulu. Cuba imagine, cuba bayangkan. Opening ni lama dah orang tak reka sebab semua orang dah bermain-main macam antibiotik Kentang siapa-siapa yang tak antibiotik, ubat antibiotik yang dunia doktor dah cipta antibiotik ni. Yang terbaru tak ada ni 10 tahun dulu. Antibiotik ni semua 20-30 tahun dulu ni semuanya. Penicillin ni dah 50-60 tahun dulu. Orang tak cipta dah antibiotik baru. Maksudnya sebab semua orang dah study dah. Yang kita guna, yang sekarang guna antibiotik ni antibiotik dulu-dulu lagi. Okey, cumanya untuk Collie system ni adalah opening yang agak baru. Collie system dia lebih kurang 6-7 tahun. 6-7 tahun. Collie system This is Collie system. Collie system. Oh, minta maaf. Dia bukan Collie system. Ni nama dia Jobava. Sorry, saya pun dah pening dah. Jobava system. Dia Grandmaster Jobava. Dia reka 6 tahun. Nama dia Jobava. Dia diperkenalkan oleh seorang Grandmaster. Nama dia Badur Jobava. Ataupun Repo. Jobava. Ni paling terbaru ni. 6-7 tahun ni. Tapi dia ada boleh bincang nantilah. Saya pun tengah nak study macam mana dia punya tim dia, macam mana nak menang, apa strategi inisiatif daripada White. Ini nama dia Jobava system. Collie system tadi dia macam London system, cumanya dia tutup. Dia still maintain sini. Cuma bishop dia tak keluar. Dia kurang sikit daripada London system. Yang lain semua bergerak sama. Cumanya dia tak keluar bishop dia. Tu Collie system, sorry.
Yang tadi nama dia Joe Bava. Joe Bava keluarkan F3. Okey. Lepas tu ada yang baru-baru lah. Yang baru-baru ni yang pelik-pelik sikit. Contohnya macam Trompowsky attack. Saya pun tak tahu, tapi dia ada pengikut dia lah. Ada maksudnya ada orang yang suka main ni lah. Ni tak apa, ni offbeat ni macam opening yang tak, tetapi untuk yang terbaru, untuk siapa-siapa yang tak pernah dengar, contohnya Joe Bava system. Joe Bava system ni kita tahu ni. Bishop F5 untuk serious player ataupun Bishop G5. Joe Bava system. London system ni yang baru, yang tak luar daripada pemahaman kita, daripada traditional Queen Gambit accepted, Gambit declare. Saya nak bagi tahu ni untuk menunjuk, nak bagi tahu boleh spend time untuk understand ni, sebab dia become new opening yang become more people use. Orang nampak dia ada advantage yang tersendiri. Okey, lepas tu dia ada yang lain, contohnya C4. C4 ni nama dia English opening. Okey, English opening. Saya tak minat lah English opening, macam satulahnya tak biasa, lepas tu tak ada buku nak baca, lepas tu game-game pun jarang apa nak cakap lah kan. Cumanya bila kita makin lama baca, tadi kita cakap open, semi open, close opening. Okey, lepas tu kita cakap cara hitam lawan pula, sama ada dia fight classification of chess opening, sama ada dia fight center, counter attack, ataupun buat tak tahu macam hypermodern, very unconventional, lepas tu baru dia buat serangan. Tu nama dia hypermodern ataupun tu nama dia. Okey, lepas kita dah sentuh-sentuh semua tu, dia ada opening-opening lain yang kita nak tengok dalam cara baru. Okey, opening yang saya tak sentuh ialah mirror opening. Maksudnya opening yang berdasarkan mirror. Mirror lah maksudnya kita jalan sini, kita tolak sini, dia jalan sini. Contoh lah, dia mirror opening. Contoh mirror opening ialah macam orang jalan English opening, C5, C4, jalan C5. So English opening, dia mirror. Dia macam mirror kan. Kalau keluarkan ni, katakan keluarkan ni, dia jadi mirror. Macam mirror lah, lebih kurang kan. Tu cara nak tengok opening yang berdasarkan mirror. Okey. Lepas tu, kenapa saya tengok kadang-kadang Grandmaster suka juga main English opening ni? Rupa-rupanya, kalau nak tengok dalam bentuk yang lain, dalam cara perspektif yang lain, dia adalah reverse opening. Seolah-olahnya dia adalah reverse to Sicilian. Betul tak? Kan Sicilian E4, C5. Kan? Apa kata kita yang contohnya suka main Sicilian ni, kita jalan C5 dulu. Dah lah kita suka Sicilian, lepas tu kita boleh jalan dulu. Nampak tak? Oh, rupanya itu kenapa ada orang suka main English opening. Dia seolah-olah an opening that is reverse in color. Okay. Ni contoh lah, ada reverse opening lain, contohnya macam bila London system kan, London system macam ni kan, London system macam ni contohnya, dia lebih kurang sebenarnya kadang-kadang dia jatuh macam reverse opening tu Caro-Kann lah kan. Bila ni tak ada, katakan ni take kan, ni take contohnya, ni macam reverse Caro-Kann. Tapi sebab bila Grandmaster ni dia punya tengok color tu, dia dah berubah dah. Dia boleh imagine macam mana putih hitam, tapi cara understanding dia tu. Jadi ini opening yang berdasarkan reverse opening kan, reverse. Dia punya teori tu reverse. Apa kata kalau saya suka main, mungkinlah kalau nak cerita baru, saya suka main Ray Lopez hitam, tapi kita nak reverse, contohlah kalau nak reka yang baru. Okey, so ni reverse, ni mirror. Okey, lepas tu opening berdasarkan gambits. Kalau nak tengok opening daripada sudut dasar berdasarkan gambits. Jadi sekarang ada gambit baru, saya tak berapa suka lah. Saya tak berapa suka nak suggest gambit, sebab gambit ni kena belajar last kali bagi saya. Walaupun kita kalah dengan gambit ni kita kena belajar last kali, sebab gambit 3. Lepas tu trap Okey, gambit dan opening trap.
dan opening trap 4. Reverse yang baru, cara nak tengok yang baru sama ada this is a reverse opening to that yang kita rasa bagus, kita cuba reverse kan, ataupun mirror, kita mirror kan, ataupun gambit. Okey, gambit saya tentu satu saja. Ada satu gambit yang saya dah buat, is a trap, opening trap. Rasa lebih kurang 5 ke, saya tak kira berapa lah, saya rasa more than 5 times saya dah kantilkan orang. Dah 5 times saya buat. Ni nama dia berasal daripada Zukertort Gambit. Dia jadi Tennyson Gambit. Zukertort opening dia jadi Tennyson Gambit. Okey, di sini. Kalau putih ke sini, di sini. Saya dapat rook. Kalau queen dia macam-macam pun saya ready nak check. Boleh slowkan ni, boleh tengok, ataupun saya sentuh dalam video lain. Macam mana pun dia winning. Okey, ni nama dia Tennyson. Kalau ada satu Tennyson Gambit. Tapi saya suka jumpa Tennyson Gambit. Yang ni kena bincang video lain lah Saya suka Tennyson Gambit ni sebab saya ada respon saya. Saya ada respon saya. Dia nak buat kat saya tapi saya tak buat lah macam yang saya cakap tadi. Saya buat kat sini. Dan kalau ada peluang saya akan share video saya main Tennyson Gambit. Saya anti Tennyson Gambit yang tu. Saya suka orang main. Kalau orang buat Tennyson Gambit, saya memang suka sebab saya punya position akan jadi mantap lah. Saya punya position dia agak mantap, very strong. So very strong punya Tennyson Gambit. Tadi saya tak termakan lah. Tapi kalau siapa nak follow saya punya Tennyson Gambit, jadi Gambit ada macam-macam lah Okay, Gambit ni banyak sangat. Saya pun tak boleh nak study sangat dan saya tu tak cadang lah untuk orang baru, tak cadangkan. Intermediate level kena tahu sedikit sebanyak sebab 1008, 1009 nak menuju 2000 dia ada macam-macam lah. Ni Center Gambit, dia ada banyak nama lah. Saya pun tak berapa pasti lah. Tapi ada Gambit yang tak berapa bagus lah. F5 ni confirm lah tak berapa bagus kan. Tapi dia ada Gambit lain. Contohnya Stafford Gambit masuk ke sini, ambil kat sini, naik kat sini, takes. Lepas tu katakan bishop pergi sini, dia dia Stafford Gambit ni kena tengok lah dia memang tu. Ataupun Blackburn Shilling ni macam ni, di sini masuk ke sini, naik C6, lepas tu katakan dia pergi ke bishop C4, dia nak main macam Giuco Piano kan. Dia pergi kat sini sebab bahaya ni, maka pawn ni dia pergi kat sini. Okey, nak check kat sini. Kalau dia makan check, kita pergi kat sini. Kalau dia nak cover sini, kita pergi kat sini, check. Ni Gambit ada 2-3 Gambit yang selalu jadi. Ni jadi satu, Tennyson Gambit jadi satu, biasa buat jadi. Ataupun satu lagi macam ni, dia jalan ke sini, saya jalan ke sini, nama dia Elephant Gambit. Yang ni jadi 3-4 orang kena. Macam mana kejap saya pun tak ingat. E4, C5, naik F3. Ni tutup bishop E2. So bila dia makan, yang ni jadi kena, ramai orang kena dapat makanan. Ini nama dia Elephant Gambit. So saya tak apalah, saya ada banyak lah traps dan tapi Gambit ni itu traps Kalau Gambit ni masuk Gambit ni something yang kita offer for the sake of control ataupun position lah. Okay, alright.
Sikit lagi saya nak sentuh antara study opening yang saya tengah study yang saya rasa saya nak share. Antara yang tahu tadi saya dah cakap dah tadi, Jobava system, Scandinavian, hypermodern ni live real punya progression lah, macam mana orang dalam 1008, 1009, 2000 macam mana dia fikir apa jenis-jenis opening yang dia mula explore. Kita move away daripada Sicilian biasa, move away daripada Ray Lopez. Macam mana, kenapa saya tengok dulu macam international master mula main hypermodern, bila kita dah lama ni kita faham lah kenapa dia dah nak move away sikit, belajar yang baru apa semualah. Dan satu lagi yang saya nak share ialah disebabkan saya ni, satu lagi saya nak share ialah saya tak berapa gemar sangat lah nak main Sicilian, sebab kalau opener saya tu dah biasa dengan Sicilian, memang saya in disadvantage lah kalau saya main putih, sebab dia lagi tahu banyak variation, mungkin dia dah study lagi banyak. Katakan Najdorf dia pun dah macam semua variation move kita, semua move kita dia tahu kan. Katakan dia pergi E6, lepas tu pergi sini kan, kita pergi sini, bishop pergi sini, katakan dia dah tahu dah variation dia. Jadi saya ada bad experience lah, dengan nak main dengan Sicilian ni. Okey, dan saya rasa ada kebanyakan orang dia ada bad experience. Okey, jadi okey, dalam Sicilian sekarang ni ada yang variation baru yang saya nak share Jadi dan variation ni popular, dia makin popular ni maksudnya makin ramai orang, jadi maksudnya kesan impact dia ialah kita pun kena tahu. Okey, so bila sekarang ni, zaman dulu orang main knight C6 sebagai Sicilian, lepas tu orang berubah ke knight D6. Okey, cumanya ada baru balik sekarang macam ni, ataupun dia tak kisah macam-macam ni, kalau dia jalan knight C3, ini nama dia Rossolimo variation ataupun Rossolimo pin attack. Sebab kalau dia jalan G6 ataupun common jalan sini ataupun common jalan sini A6, dia punya variation tetap sama. Okay, katakan G6 G6 ni antara world class punya permainan ni, takes dan nyerang. Ni nama dia Rossolimo variation. Boleh study, boleh cari buku, kalau ada Rossolimo study. Sebabnya even saya pernah cakap dulu, Carlsen lawan Caruana 4 game dia main Rossolimo variation. Okay, E4 C5, jadi dia avoid yang normal punya variation lah. Jadi kalau siapa tunggu nak main Najdorf, tak boleh lah, sebab kita dah banyak variation dia jatuh ke Rossolimo variation. Rossolimo ni Italian, dia orang yang buat, orang yang ni he's an Italian. Okay, Rossolimo, katakanlah kalau dia jalan C6, dia lebih kurang jatuh sama, nama dia Moscow variation. Dia adik-beradik lebih kurang sama. Okay, tapi dia punya konsep sama je, lebih kurang konsep dia lebih kurang sama. Ini nama dia Moscow. Rossolimo dia jatuh adik-beradik sikit. E4 C5 boleh study dalam satu grup. Okay, katakanlah kalau dia saya pergi sini kan, ni Moscow variation, dia takes, lepas tu kita D3, kita move. Boleh ni makan dia nama Rossolimo, makan nama dia Moscow variation. Kalau dia E4 C5 yang keluar knight C3, kat sini nama dia Rossolimo variation. Ataupun kalau dia keluar sini tapi keluar kat sini, nama dia hybrid, still sama. Kita take atau kita rasa kebiasaannya sini bagi D3. Ni yang terbaru, Rossolimo Moscow variation, Jobava, hypermodern, semua tak pernah dengar kan? Kalau pernah dengar lah, mungkin yang ni penonton yang kena tengok video lain lah. Tapi kalau yang tak pernah dengar, saya sebenarnya saya nak share benda ni ialah saya nak share sebab nak bagi tahu benda baru, mungkin boleh
invest our time, energy untuk baca, dengar YouTube, main, cuba tengok mana-mana yang boleh sesuaikan dengan kita. Okay. So in general macam itulah, agak panjang sikit sebab tu saya tak sentuh dalam nombor 1, nombor 2 punya sharing chess learning. Sebab opening ni memang panjang discussion dia, dan walaupun kita dah faham basic, kita belajar benda-benda lain, endgame, middle game, taktik apa semua. So kita dah belajar, akhirnya kita kena, bila dah sampai satu level, kita kena baca balik, study balik, faham baru apa semua. Jadi kita concentrate lah. Kita kena concentrate lah untuk bacaan. Kita kena concentrate lah kita punya knowledge of opening. Okay, saya rasa agak panjang saya punya discussion. Harap saya dapat sentuh opening dan nama-nama opening, dan sedikit baru macam mana cara kita nak melihat, macam mana saya belajar untuk chess opening secara keseluruhan. Ni pun tema baru ni, tema hijau. Tema hijau ni sebab this board is very have a very history dia lah. Sebab dulu main kat Royal Chess Selangor, dia punya board kala hijau kan, ada chess dia dulu kala hijau kan. Teringat zaman-zaman dulu. Okey, saya harap saya punya sentuhan perbincangan tentang understand chess opening in different light ni dapat memberi manfaat, dan sehingga kita berjumpa di video yang lain. Bye.